Selamat pagi, apa khabar Malaysia? Hari yang indah bermula dengan hari Isnin, iaitu pada 25 Julai 2022 dan sedar tak sedar pasca kita dah nak memasuki bulan baru. Betul dan masuki minggu yang terakhir dalam Julai. Dan semoga apa yang anda cita-citakan ataupun telah kerjakan telah pun berjalan seperti yang dirancangkan. Dan biasanya pasca kan hari Isnin orang terkenal dengan Monday Blues. Betul. Mood macam agak macam tak best sangat nak memulakan pekerjaan, ada sikit-sikit malas tu kan. So bagi mereka di luar sana yang ada perasaan tersebut, apa kata anda ambil mood anda balik, fikirkan fokus apa kehendak diri anda, adakah matlamat anda telah pun tercapai, adakah tindakan anda bermalas-malasan itu akan mendatangkan kejayaan ataupun sebaliknya. Sama-samalah kita bermuhasabah diri dan semoga pilihan anda untuk berteman bersama Apa Khabar Malaysia sehingga waktu berakhir bersiaran merupakan satu pilihan yang terbaik kerana kami memberikan input-input yang menarik pastinya untuk anda. Betul tu Nurul. Jadi macam biasa seperti selalunya Apa Khabar Malaysia kita akan membincangkan pelbagai topik-topik yang menarik. Kita juga akan bercakap mengenai isu-isu yang terkini dan kita juga ada sedikit jemputan undangan tetamu ke studio kita untuk perbincangan yang akan kita adakan hari ini. Tapi sebelum tu kita ada berita daripada portal bernama.com Nurul. Ya, dan Pasha sebelum tu nak tanya, Pasha pernah tak pergi dalam pameran Maha sebelum ni? Saya tak pernah, tapi sebenarnya pameran Maha tu dekat sangat dengan rumah saya. So mungkin tahun ni saya akan pergi. Okey, dan bercakap mengenai Maha ya. Untuk Maha tahun 2022, platform pamer teknologi terkini bidang pertanian makanan negara, dan ingin kita kongsikan bahawa pameran tersebut akan berlangsung tak lama lagi, iaitu pada 4 hingga 14 Ogos di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Selangor, dan turut menampilkan 22 segmen meliputi seluruh ekosistem berkaitan rantaian nilai agro makanan. Dan pertanian Maha ni mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu, ianya akan diadakan secara hybrid, bakal menjadi platform untuk mempamerkan perkembangan teknologi terkini dalam bidang pertanian dan juga makanan awam. Dan yang menariknya untuk tahun ini dikatakan bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan, dan satu topik yang saya kirakan sangat sesuai dengan keadaan semasa ketika ini yang berdepan dengan mungkin masalah bekalan makanan disebabkan cuaca dan juga perang antara Rusia dan juga Ukraine, di mana topik ini yang diangkat adalah merupakan satu solusi terhadap masalah yang berlaku pada dunia ketika ini. Dan dalam pada itu ya, seramai 1.1 juta pengunjung berbanding 3.3 juta pengunjung disasarkan tahun ini, meskipun jumlah sasaran tu nampaknya agak turun, kurang dari tahun lepas. Impaknya jualan dikatakan dijangka akan meningkat, iaitu 250 juta berbanding 250 juta pada tahun sebelumnya. Dan juga difahamkan Maha tahun ini akan diadakan secara hybrid, betul? Ya. Betul, itu dia yang telah pun saya kongsikan. Menarik, menarik. Kalau saya juga semalam ada program larian Maha. Ini semua antara usaha untuk kita nak mempromosikan Maha yang akan datang. 4 hari bulan Ogos hingga 14 hari bulan Ogos yang bertempat di MAIPS Serdang bulan hadapan. Seterusnya, apa lagi berita yang kita ada daripada portal bernama kita pada pagi ini? Apa ni Pasha? Kita ada berita berkenaan perpaduan. Kita nak masuk bulan merdeka ni kan, semestinya memang kita akan bercakap tentang perpaduan rakyat, kita akan bercakap tentang kemuafakatan dan sebagainya. Dan tahun ini Kementerian Perpaduan Negara bercadang untuk memperluas penubuhan jawatan kuasa semarak uniti di setiap negeri bagi merancakkan lagi aktiviti berkaitan perpaduan sekaligus menyemarakkan semangat kebersamaan dan juga perpaduan keluarga Malaysia. Jadi Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata sejak Keluarga Malaysia dilancarkan, kementeriannya bukan sahaja melihat dari segi pengisian, malah turut menitik beratkan penyertaan rakyat dari seluruh peringkat, dari peringkat akar umbi sehinggalah ke yang kita-kita lah yang dewasa. Saya rasa tajuk perpaduan ini memang agak penting dan mesti diterapkan daripada kecil, daripada bangku sekolah, daripada akar umbi lagi. Betul, dan bukan hanya dijadikan sebagai silibus pelajaran semata-mata, ya, itu yang paling penting. Dan ini juga paling penting juga, kalau tak ada
keadaan perkembangan cuaca. Kita tak tahu mengenai keadaan cuaca ketika ini dan negara dijangka akan mengalami tiupan angin lemah pelbagai hala. Demikian menurut laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan ianya akan berlaku sehingga 25 Julai ini yang berpotensi menyebabkan pembentukan awan ribut petir pada sebelah petang hingga awal malam. Dan antara kawasan yang dijangka akan terlibat adalah pastinya di pantai barat dan selatan Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah Barat. Dan dalam pada itu anda di luar sana dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati rancang perjalanan anda untuk mengelakkan berdepan dengan kesesakan lalu lintas dan bagi anda yang menunggang motosikal dan ini juga penting bagi anda ya untuk merancang perjalanan anda bagi mengelakkan risiko kemalangan dan memandangkan musim hujan dah makin mendekat. Apa kata kita nak tahu keadaan cuaca hari ini Pasha? Betul, kita saksikan dulu. Baiklah, silakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Nur Liana Zulkifli. Undang-undang berhubung anti lompat parti akan dibentang pada 27 Julai dan jika tiada halangan digulung pada 28 Julai ini. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, rang Undang-Undang RUU berhubung peruntukan larangan ahli Parlimen bertukar parti itu juga telah menjalani banyak sesi libat urus sejak Januari lepas dan sekaligus sudah lazim diketahui dalam kalangan ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Corak bagi RUU itu juga berlainan jika dibandingkan dengan undang-undang sedia ada. Berikutan ia dibuat jawatan kuasa pilihan khas dan dicetak oleh pihak Parlimen dan bukannya dibuat dari kamar Jabatan Peguam Negara. Terdahulu beliau memaklumkan libat urus bahagian hal ehwal undang-undang dan Jabatan Peguam Negara AGC bersama ahli Dewan Rakyat Kerajaan akan diadakan pada 25 Julai dan libat urus bersama ahli Dewan Rakyat Pembangkang pada keesokan harinya. Dalam perkembangan lain, ketika ditanya mengenai akta berhubung kebangkrapan, beliau berkata kerajaan sedang mengkaji mekanisme mengikut model negara lain untuk menangani masalah muflis dengan berkesan. Walaupun kerajaan sudah meningkatkan nilai ambang dari RM50,000 ke RM100,000 pada 2020, namun beliau berpendapat meningkatkan nilai ambang baharu kepada jumlah yang lebih tinggi kini adalah bukan satu penyelesaian yang baik, khususnya dengan kesan susulan impak COVID-19. Baik, ahli keluarga termasuk dua anak lelaki Zalina Azman runsing memikirkan keadaan dan keselamatan ibu mereka sejak dilaporkan hilang November tahun lalu. Pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Senator Datuk Ras Adi Barakzi yang juga rakan bekas personaliti TV3 itu berkata beliau sempat bertemu anak dan abang Zalina di Shah Alam pada Sabtu. Seperti yang kita ketahui, pihak polis pun sudah mengeluarkan beberapa kenyataan dan kita perlu hormati juga hati ahli keluarga kerana beliau mempunyai anak-anak dan saya diberitahu bahawa kedua-dua anak beliau begitu resah dan risau akan ibu mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang saya belum pernah memberitahu sesiapa, tetapi setelah bertemu dengan anak beliau dan juga abang beliau, mereka memberitahu bahawa keluarga begitu resah dan amat risau dan anak-anak beliau terutamanya begitu rasa mereka pun tidak tahu di mana mau mencari ibu mereka.
Beliau turut menasihatkan orang ramai agar menghentikan sebarang spekulasi mengenai kehilangan Zalina tetapi menumpukan perhatian kepada usaha mencari dan menyelamat bekas pembaca berita berkenaan. Ketika ditanya tempoh yang lama diambil sebelum mengumumkan kehilangan Zalina, Datuk Rasariba berkata polis sudah membuat hebahan awal pada tahun lalu namun hanya diketahui sesetengah pihak disebabkan penggunaan nama penuh personaliti itu. Jelasnya, pertama kali ia dihebahkan tahun lalu menggunakan nama penuh Zalina Syaharah Azman selain gambar yang digunakan juga kurang jelas menyebabkan orang ramai sukar mengenalinya. Baik, Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi menang pemilihan agung tahunan ke-67 PAT 67 bagi jawatan Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung atau GPMS untuk penggal 2021-2024 menewaskan pencabarnya Pengarah Urusan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Muhammad Syamir Abdul Aziz. Beliau menggantikan Alif Anas Muhammad Nur yang melepaskan jawatan nombor 1 itu selepas 25 tahun ia tidak dipertandingkan bagi menjalankan kembali sistem demokrasi dalam persatuan itu. Kali terakhir jawatan Presiden dipertandingkan dalam pemilihan Persatuan Pelajar Tertua Negara adalah pada tahun 1995 ketika ia dipimpin oleh mantan Presidennya Datuk Suhaimi Ibrahim. Keputusan itu diumumkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Raya PAT 67 Hasnul Fairuz. Ramai 483 perwakilan GPMS dari seluruh negara layak mengundi melaksanakan tanggungjawab mereka pagi penggal ini. Baik, sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan sinonim hari Isnin ya Pasha ya. Pastinya kita akan membincangkan satu topik yang boleh dikatakan agak berat juga. Betul. Dan pastinya berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara. Dan apakah isu yang ketika ini sering diperkatakan Pasha? Okey, macam biasa setiap episod dalam Apa Khabar Malaysia ni kita akan bawakan beberapa topik. Untuk hari ini kita ada dua topik yang agak menarik. Topik yang pertama kita akan bercakap berkenaan lambakan pekerja asing di mana kita akan ada seorang tetamu di studio untuk kita membincangkan lebih lanjut berkenaan perkara ini dan juga seterusnya kita ada topik yang seterusnya rasanya topik yang agak panas jugalah sikit ni berkenaan kos sara hidup mahasiswa-mahasiswi tapi sekarang ni buat masa sekarang kita akan teruskan ke topik kita yang pertama dulu Nurul. Dan seperti yang saya katakan isu yang dikatakan isu menjadi topik perbincangan hangat pastinya pasal mengenai lambakan pekerja asing di Malaysia dan pastinya ketika ini kita akan membincangkan kerana ianya memberi impak terhadap ekonomi negara. Dan saya nak berkongsi sedikit info ya bahawa negara mungkin akan mengalami kerugian sekitar 28 bilion ringgit dalam sektor peladangan sawit sekiranya pekerja asing ini tidak ada ataupun tenaga buruh ini tidak mencukupi dan ketika ini kita sangat memerlukan tenaga pekerja asing untuk menampung kekosongan ataupun kelompongan sektor pekerjaan yang telah pun kosong ketika ini dan ianya tidak diisi oleh warga tempatan dan nampaknya warga tempatan tak berminat mengenai dalam sektor peladangan khasnya dan ini memaksa negara mendapat tenaga asing bagi meneruskan kerancakan ataupun perkembangan ekonomi negara. Dan kita bukanlah pakar untuk berkata mengenainya Pasha dan pastinya di studio ketika ini kami bawakan tetamu iaitu Dr. Nur Hidayah Abdullah dan mungkin saya boleh kongsikan jauh pula dia punya kedudukan kertas ni kan mengenai jawatan beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya dan pastinya kita nak membincangkan mengenai lambakan pekerja asing di Malaysia. Apa khabar doktor? Sama nama kita Hidayah dua-dua. Sihat hendaknya. Okey doktor, sekarang apa yang membimbangkan ataupun menjadi kegusaran mereka di luar sana pastinya lambakan pekerja asing di Malaysia yang saya kirakan kemasukannya ketika ini jumlahnya tidak dibendung dan atas alasan ianya akan atas alasan kerana ianya untuk menampung sektor pekerjaan yang mengalami kekurangan ataupun kekangan tenaga kerja yang tidak mahu diisi oleh warga tempatan dan mungkin doktor boleh
komen mengenainya. Okey. Terima kasih Nurul dan Pasha kerana menjemput saya ke program pagi ini. Ya. Kita tengok pekerja asing di Malaysia. Siapa pekerja asing sebenarnya? Pekerja asing ini adalah pekerja daripada luar negara yang datang bekerja di Malaysia. Dan di Malaysia ada 3 jenis pekerja. Pekerja golongan mahir, expatriate, golongan separuh mahir dan golongan pekerja tidak mahir. Ya. So pekerja tidak mahir inilah yang selalu kita kaitkan pada lambakan. Jadi contohnya sekarang mengenai kita perlukan di peladangan peladangan kelapa sawit. Yang betul Nurul di bidang peladangan kelapa sawit ni kalau kita tak ada pekerja asing kita akan boleh masalah. Syarikat akan boleh kerugian dan sekarang ni kalau kita tengok berita terbaru di mana kita telah frozekan kemasukan disebabkan pembekuan kemasukan. Ya, disebabkan pandemik. Tapi pembukaan ini bukanlah perkara yang baru. Sejak tahun 1970 lagi kita dah ada beberapa pembekuan. Sebab faktor ekonomi sekarang ni disebabkan pandemik jadi kita bekukan. Jadi macam mana bila berlaku pembekuan ni, jadi macam mana sektor ekonomi kita memang akan terjejas. Sebab apa? Punca utama kenapa kita perlukan pekerja asing. Pertama gaji. Gaji yang ditawarkan oleh majikan adalah rendah. Kan? Tidak dinafikan. Kedua, sektor itu adalah sektor 3D. Dirty, dangerous and difficult. Yang kebanyakannya anak tempatan ni tidak berminat. Kan? Dahlah kotor, dahlah susah dan bahaya kan? Alright? Okey. Lepas tu kita tengok anak tempatan ni menurut kajian saya dapatan kajian saya, anak tempatan ni tidak berminat pada sektor 3D. Kenapa? Jadi pernah ada roadshow kita pergi ke untuk mencari pekerja tempatan Jadi mereka ni berminat nak jadi mando. Tak nak jadi pekerja sebab dia kata tidak ada masa depan, tiada career advancement di situ. Jadi dan anak tempatan juga tak minat untuk kerja di sektor 3D kerana kita ada servis macam e-hailing yang lebih mudah, lebih fleksibel dan ialah masa dan kerja tak berat kan. Bayangkanlah kalau di sektor peladangan nak mengangkat sebiji buah kelapa sawit tu betapa beratnya untuk seorang pekerja buat. Kalau kita tak biasa memang akan menyusahkan. Dapatan kajian saya juga membuktikan bahawa mereka cuba kalau sektor peladangan ni kebanyakan pekerja diambil daripada Indonesia. Kenapa Indonesia Sebab dekat Indonesia pun ada pokok kelapa sawit. Jadi pernah dicuba pergi dari Bangladesh. Mereka terkejut tengok pokok tu yang besarnya, biji buahnya yang sangat besar dan dia give up. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh bekerja sebab dia kata dia tak mampu, Pak. Sangat berat dan dia terkejut. Jadi memang kita terpaksa ambil buruh daripada Indonesia. Dan sekarang ni dah difrozekan. Kan? Okay. Kedua, kita lihat taraf pendidikan anak tempatan Kebanyakan anak tempatan ni mereka mempunyai taraf pendidikan yang baik. Ada sijil, diploma kan. Kalau tak boleh pun lepas SPM boleh terus kerja kan. Dan banyak syarikat-syarikat menerima, contohnya syarikat makanan segera kan. Dan diberi gaji dalam gaji agak lumayan di situ. Jadi sebab itulah menyebabkan kita terpaksa bergantung harap kepada pekerja asing. Maknanya pekerja asing ini adalah kata apa pilihan untuk kita sebenarnya, tetapi ianya menjadi keperluan disebabkan ianya kekosongan kerja tersebut tidak mahu diisi oleh anak-anak atau warga tempatan. Betul. Jadi doktor, bagi pendapat doktor sendirilah, mungkin apakah yang boleh dilakukan sama ada dari bahagian sektor swasta ataupun daripada kerajaan sendiri yang mungkin boleh menaikkan minat ataupun boleh menggalakkan anak-anak tempatan ini untuk mengambil
pekerjaan dalam sektor 3D ini supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kita terhadap pekerja asing? Terima kasih Fasha. Satu soalan yang sangat bagus. Yang saya rasa kita perlu ke arah itu kan. Kita tak boleh bergantung kepada pekerja asing selama-lamanya kan. Satu masa kita paksa juga ada kita punya menyediakan tenaga pada pihak kita kan. Pertama yang saya lihat lah ya, daripada dapatan kajian saya, pertama gaji lah. Gaji tu perlu setimpal kan. Sebab bayangkanlah ya, kalau pekerja asing ni mereka datang seorang diri tanpa bawa keluarga. Ya, jadi kalau kadang-kadang rumah pun disediakan, makanan pun disediakan. Jadi gaji tu amat penting. Jadi gaji kenalah setimpal dengan pekerjaan. Ya, kalau bayangkanlah kalau seorang rakyat tempatan ni memerlukan at least 3,000 sekurang-kurangnya ya untuk hidup dalam keadaan yang selesa. Kalau pekerja asing mungkin dalam RM300 sebulan, sebab dia tidak perlu bayar bil elektrik, bil air, sewa, lepas tu makan kan. Bayangkanlah dulu roti canai kita 50 sen. Sekarang berapa? Dah RM1.20. Kalau ada 6 orang isi rumah, jadi macam mana? Jadi terpaksa kos tu tinggi. Apatah lagi sekarang kan harga barang naik. Jadi kita terperangkap di antara isu ini. Ya. Kemudian penjenamaan lah. 3D ni kan, kita kena jenamakan dengan lebih baik. Kalau kita pun tengok nak kerja ke kawasan 3D, tak nak kan. Jadi kita jenamakanlah dia ya. Contohnya saya punya dapatan kajian di Jepun ya, disebabkan Jepun ni adalah negara yang ramai warga tua. Ya, sampai bila saya sampai satu tempat di Sapporo Hokkaido ni, shopping kompleks tukar kepada hospital sebab betapa ramainya warga tua kan. Jadi mereka ni tiada pembantu rumah ya, sebab kos tinggi kan. Apa yang mereka buat, mereka rebrandingkan sebagai pengurus rumah tangga. Nampak tak? Nama dia macam wah pengurus kan, sedangkan dia adalah pembantu rumah saja. Jadi dia berikan 2 tahun bekerja, 6 bulan pertama itu dia akan diberi pendidikan kepada bahasa Jepun. Dia belajar dulu mahir dengan masyarakat Jepun, apa dia punya makanan apa semua kan. Dan lepas tu dia bekerja. Kan? Itu dia. Dan Puan, nampaknya kita akan berhenti rehat seketika, tapi kita akan simpan, kita akan sambung lagi. Perbincangan ini nampaknya semakin hangat pastinya mengenai lambakan pekerja asing di Malaysia. Satu topik yang sering kali kita kongsikan dan juga kita persoalkan. Kenapa ramai sangat mereka ini? Nak tahu lebih lanjut, teruskan setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, masih lagi kita membincangkan Fasha mengenai topik. Topik lambakan pekerja asing ni memang dah menjadi topik yang isu yang panas lah bertahun-tahun lagi. Setiap kali kita bercakap tentang pekerja asing ni memang akan ada komen-komen yang tidak berapa sedap untuk didengar. Ramai yang tidak setuju yang negara membawa masuk begitu ramai pekerja asing untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan dalam sektor-sektor 3D seperti yang telah disebut oleh doktor tadi. Jadi kita teruskan perbincangan kita untuk hari ini. Kita mungkin Nurul nak ambil soalan yang seterusnya. Okey, dan sebenarnya kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio, iaitu Dr. Nur Hidayah Abdullah. Okey doktor, kita dah lihat ya, sektor pekerjaan asing dah didominasi dalam sektor-sektor pekerjaan di perladangan. Tetapi kerap kali kebelakangan ini kita dah lihat ada beberapa sektor tertentu telah pun dibolos ataupun dimasuki oleh pekerja asing ini, di mana sektor yang kebiasaannya adalah diisi oleh warga tempatan. Antara contohnya kita dapat saksikan di pasar raya, kedai dobi, dan juga sektor pekerjaan yang sebelum ini didominasi oleh pekerja tempatan telah pun didominasi oleh pekerja asing. Di manakah silapnya? Adakah kekurangan pemantauan menjadikan isu ini semakin lama semakin berlarutan? Sebab saya yakin ianya menjadi kebimbangan kerana pada awalnya kemasukan warga asing ini, pekerja asing ini dijanjikan untuk mengisi sektor pekerjaan yang tidak mahu
mahu diisi oleh warga tempatan. Tetapi ketika ini sebaliknya berlaku dan mungkin Puan boleh mengulas mengenainya. Okay. Terima kasih Nurul. Soalan yang saya rasa cukup baik sekali untuk kita cari penyelesaian terhadap soalan ini. Pertama, sikap majikan lah. Majikan ni saya boleh katakan mereka memang mereka ni profit oriented, ya. Tapi walaupun profit oriented tapi dia terpaksa memikirkan jugalah kan pasal masalah ekonomi negara, ya. Contohnya macam ni. Permit disebut bekerja sebagai pembantu rumah. Okey. Sampai di Malaysia ia bekerja sebagai rumah tapi pagi tu pergi ke kedai dulu. Dah kerja kedai dari pagi sampai petang, balik ke rumah majikan ni petang tu buat kerja rumah. Sampailah lewat pagi. Jadi silap di mana? Di pihak majikan, ya, kerana tidak menurut apa yang diletakkan di atas permit. Dan kemudian saya tengok pemantauan lah. Pemantauan sangat saya boleh katakan a bit loose, ya. Jadi contohnya kita nampak dari segi pemantauan tidak cek pun. Patutnya dia datang ni permit untuk bekerja di sektor, katalah di pembantu rumah kan. Tapi sebenarnya dia bekerja di kedai. Itu dah menyalahi undang-undang. Tapi adakah pihak berkuasa boleh cek ni? Tiada kan? Tiada. Yang berlakunya ambil tindakan apabila telah berlaku di kes di mahkamah. Masa didera, dipukul, tidak diberi makan. Ada yang tidak diberi makan, kan? Jadi ada yang lari. Bila lari ni, kita report ke polis, ya. Jadi polis pun mengambil tindakan. So barulah kita tahu. Sebenarnya bila tanya dia kenapa saya tidak diberi rehat, tak diberi cuti, kan? Okey. Dan dalam pada itu Puan, kita nak tahu juga adakah wujudnya undang-undang tertentu dalam melindungi hak warga Malaysia, khususnya mengisi penjawatan tertentu dalam sektor pekerjaan, kerana kita lihat betapa banyaknya lambakan warga asing yang telah pun mengambil alih bidang pekerjaan warga Malaysia ini. Bagaimana? Mungkin ada kuota-kuota tertentu yang harus diisi oleh anak tempatan dan selebihnya boleh diisi oleh pekerja asing. Macam mana? Okey. Terima kasih Nurul dengan Pasha, ya. So malangnya, ya, setakat ni tiada undang-undang untuk memastikan yang melindungi hak warga Malaysia untuk mengisi jawatan tertentu dalam sektor pekerjaan. Okey. Cuma di sini saya ingin tekankan, ya, majikan ni kalau dalam tekstur 3D ni, ya, majikan ni perlu bagi prioriti kepada pekerja tempatan. Jadi kalau dah tiada, barulah dia boleh ambil pekerja asing. So dia kena buktikanlah kepada kementerian bahawa dia dah buat iklan, dia dah buat roadshow. Memang tak ada. Jadi bila dah tak ada ni, baru boleh ambil pekerja asing. Tapi sekarang ni adakah itu sedang dilakukan oleh majikan-majikan ataupun syarikat-syarikat swasta? Sebab setahu saya lah memang bila syarikat-syarikat ni nak mengambil pekerja, memang tak difikirkan langsung anak tempatan. Dia terus fikir, saya akan ambil pekerja asing kerana macam doktor sebutkan tadilah, gaji lebih murah, kos lebih murah. Jadi macam mana agaknya pelaksanaan itu boleh dilakukan? Untuk adakah macam contohlah affirmative action untuk memastikan ada kuota anak tempatan diberikan sekian-sekian pekerjaan, bagaimanakah pelaksanaan itu boleh dilakukan? Itulah, mungkin kita kena ada guideline ke, ya, untuk sebab sekarang ni dia sekadar kita tunjukkan bahawa kita ada iklan dan roadshow. Sekarang ni tak ada guideline, tak ada benda-benda tu, ya. Jadi saya rasa perhaps kita kena ada satu guideline, ya. Kita pastikan bahawa anak tempatan dapat kerja dulu, tapi anak tempatan pun bukan apa, kita kena tengok kos harga hidup yang tinggi, kan. Macam mana dia nak bersaing dengan anak pekerja asing? Pekerja sanggup menerima apa saja. Sebab mereka datang ke negara ini untuk bekerja dengan gaji yang rendah pun diorang terima, walaupun tempat tinggal tu kita tengok masya-Allah, kan. Tapi diorang terima. Tapi berbanding anak tempatan, suka untuk dia menerima sebab dia terpaksa fikir dia ada keluarga, taraf hidup yang tinggi, anak-anak sekolah. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan mereka tak menerima ni. Jadi saya tak rasa kita
kita perlu bantulah anak tempatan ni untuk dia dapat kerja kan, sebab kita tahu sekarang dalam fasa endemik ni, jadilah banyak kerja-kerja telah di-froze kan sebabkan endemik telah mengganggu. Jadi saya rasa kita kena ambil inisiatif untuk membantu mereka. Kaji dan satu lagi saya rasa sikap mereka juga kadang-kadang ada yang memilih ya, tapi memanglah terpaksa juga mereka terpaksa memilih sebab memilih ni kenapa? Sebab mereka terpaksa cari yang sesuai dengan gaji, dengan taraf hidup kan. Jadi itulah yang terpaksa kita fikirkan. Ya, itu dia antara kesan kemasukan pekerja asing di Malaysia dan implikasi terhadapnya. Mungkin ada pro and cons, ada kebaikan dan keburukan, dan apa pun bergantung juga kepada keputusan majikan yang seharusnya lebih bertegas dalam menangani isu ini, dan begitu juga kepada kerajaan ya. Perlukan penguatkuasaan yang lebih ketat dan sebagainya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu di studio, iaitu Dr. Nur Hidayat Abdullah, merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, atas topik lambakan pekerja asing di Malaysia. Itu tadi kita bercerita mengenai lambakan pekerja asing, dan saya kirakan Pak Syaya, isu itu takkan ada berkesudahan, melainkan penguatkuasaan yang sewajarnya dalam menangani isu ini supaya ianya berada di landasan betul, dan orang kata apa, warga Malaysia tidak dianaktirikan. Itu yang pastinya. Susukan anak di hutan, kera di hutan, anak di rumah sendiri mati kelaparan. Itu yang kita nak elakkan. Okey, dan kali ini daripada topik perbincangan, kita nak beralih pula kepada perkembangan koresponden di Sabah. Kali ini mengenai apa tu? Kalau nak tahu, jom kita saksikan dari rakan wartawan kami di Tawau, Sabah. Baiklah, terima kasih. Kerajaan Sabah meluluskan peruntukan sebanyak 9.5 juta ringgit kepada Lembaga Kebudayaan Sabah bagi mempromosikan kekayaan budaya dan kepelbagaian etnik di negeri ini. Dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur berkata, kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak RM400,000 lagi kepada Persatuan Kebudayaan untuk aktiviti kebudayaan, kesenian dan bahasa. Katanya semua peruntukan itu adalah tanda serius kerajaan negeri dalam meningkatkan semula sektor pelancongan di Sabah. Kerajaan negeri juga melaksanakan pelan pemulihan pelancongan Sabah untuk pelancong dalam dan luar negara sebagai usaha mempromosikan sektor ini. Dan katanya penduduk Sabah yang memiliki pelbagai budaya dengan lebih 30 kumpulan etnik adalah aset yang menjadi tarikan negeri Sabah. Dan sementara itu, seorang guru wanita dan anak lelakinya maut selepas kereta dipandu guru berusia 46 tahun itu terbabas dan menjunam ke kawasan ladang kelapa sawit di kilometer 61 Jalan Lahad Datu Tunku pada Selasa. Dan Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Rohan Shah Ahmad berkata, kedua mangsa dikenali Asinal Majakal dan anaknya Ahmad Fikri Hazim 11 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Dan Rohan berkata, manakala 4 lagi penumpang yang berada di dalam kereta sama, termasuk 2 anak guru berkenaan, mengalami kecederaan parah dan kini mendapat rawatan di Hospital Lahad Datu. Menurut Rohan, setakat ini polis masih menjalankan siasatan dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, dan menurutnya orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kemelangan berkenaan boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Muhammad Rasul Ramli di talian 089881-255 sambungan 414 bagi membantu siasatan. Sekian laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Pusat beli belah Sarina Mall yang serba baru dan moden telah dirasmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini. Bangunan yang telah dibaik pulih secara besar-besaran sejak tahun 2020 itu terletak di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. 4 bulan setelah dibuka semula pada 21 Mac lalu, jumlah pengunjung di Sarina telah mencapai 5 juta. Sekitar 40,000 pengunjung datang setiap hari, sekaligus menjadikannya salah satu pusat tumpuan orang ramai ketika mengunjungi Jakarta. Ia juga menjadi platform usahawan kecil dan sederhana tempatan untuk menguasai pasaran domestik sebelum masuk ke pasaran antarabangsa. Ia khusus untuk
untuk mempergiat industri kreatif menampilkan karya-karya seni terbaik kepada pengunjung. Ini selari dengan matlamat kerajaan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SME sebelum dibantu untuk ke peringkat antarabangsa. Pemerintah Indonesia juga merancang untuk membina Sarinah Mall di beberapa lapangan terbang di Indonesia. Semasa perasmian, Presiden Jokowi berkata Sarinah adalah ikon penting negaranya untuk diingati generasi ke generasi. Ini kerana bangunan itu memiliki sejarah dan makna yang luar biasa untuk mengetengahkan kegiatan perdagangan produk tempatan. Menurut Jokowi, produk-produk yang dijual di Sarinah memiliki kualiti yang sangat baik sepadan dengan harganya. Produk-produk yang dijual seperti kain tenun dan batik serta kuih tradisional. Didirikan sejak tahun 1962, Sarinah merupakan syarikat milik kerajaan Indonesia yang fokus kepada bidang peruncitan dan perdagangan. Dengan slogan The Window of Indonesia, Sarinah membuka akses bagi masyarakat Indonesia maupun dunia yang tertarik untuk mendalami keanekaragaman industri kreatif Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih. Itu tadi laporan daripada Iswandi Kasan, merupakan koresponden bernama di Indonesia. Menarik kan? Menarik, Nurul. Saya dah lama tak ke Jakarta. Tengok VT koresponden tu tadi rasa macam saya nak kena memanggil-manggil. Memanggil-manggil. Jiwa saya nak pergi makan nasi padang dekat Jakarta. Okey, itu makan nasi padang. Tapi kita nak makan nasi bajet pula kat sini. Macam mana tu? Masa-masa belajar dulu kan, kalau pernah dengar, ini makan bujang je, makan nasi bujang je. Nasi koboi kan. Nasi putih, sup dengan telur dadah. Dan itu pentingnya. Itu kalau itu waktu zaman dahulu mungkinlah harga dalam RM2 ke RM3 dapat, tetapi zaman sekarang saya rasakan harga tersebut mungkin RM5 ke atas walaupun menu dikatakan nasi koboi. Tetapi ini yang kita nak kongsikan hari ini, satu topik yang menarik, nasi bajet, nasi bujang, mengenai kehidupan para pelajar di kampus yang pastinya berdepan dengan tekanan untuk meneruskan kelangsungan hidup, apatah lagi mereka ini tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap, masih lagi merupakan seorang pelajar, perlu ditanggung dan mengeluarkan kos lagi untuk meneruskan pembelajaran. Dan pastinya mengenai kos sara hidup yang meningkat ketika ini memberikan impak kepada mereka. Dan berkata mengenai nasi bajet, nasi bujang, itu topik pilihan kita pada hari ini. Kita membawakan tetamu di studio. Ya, betul. Dan bersama kami di studio pada hari ini kita ada YDP Majlis Perwakilan Pelajar daripada UiTM Shah Alam, Saudara Rashdan Muhammad Hassan. Selamat datang ke studio kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang untuk meluangkan masa bersama kami bercakap tentang nasi bajet, nasi bujang. Ini merupakan satu topik yang agak hangatlah. Kalau kita lihat hujung minggu yang lepas ni pun ada berlaku orang kata demonstrasi jalanan berkenaan hal yang sama. Jadi untuk hari ini mungkin saudara Rashdan ingin berceritakan apakah mungkin yang menjadi kegusaran ataupun yang merisaukan mahasiswa-mahasiswi sekarang ni berkaitan kos sara hidup dan sebagainya. Baik, terima kasih pengacara kita Pasha dan Nurul, dan juga terima kasih Bernama kerana memberi ruang dan peluang pada saya untuk bersama pada hari ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kegusaran para pelajar atau mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini ialah bila kenaikan harga ini berlaku. Dan kita semua umum tahu bahawa kenaikan ini bukanlah disebabkan oleh negara kita sahaja, tetapi ia adalah disebabkan oleh inflasi di peringkat antarabangsa, ekonomi global dan sebagainya, yang sebenarnya turut memberi kesan kepada negara kita Malaysia. Namun yang memberi satu tanda tanya utama kepada mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini ialah sehingga bila isu ini akan berlarutan. Kerana sebelum ni kita tahu mungkin dalam konteks mahasiswa ini, isu mungkin COVID-19, bagaimana penempatan mereka selepas keluar bergraduat. Tapi hari ini adalah berkaitan bagaimana survival mereka sebagai mahasiswa di universiti. Dan saya yakin dan percaya inisiatif-inisiatif yang dibuat, yang dilihat pada hari ini sedikit sebanyak mungkin boleh membantu mahasiswa dan mahasiswi dalam jangka masa pendek. Jadi kita nak lihat dalam tempoh masa setahun, 2 tahun ataupun 5 tahun akan datang, adakah isu yang sama ini akan berlaku. Dan ini sebenarnya menjadi juga kegusaran bukan kepada mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini, tapi kepada juga ibu bapa yang sebenarnya menghantar anak mereka ke Institut Pengajian Tinggi. Bagaimana anak mereka nanti di sana, mungkin yang duduk di kampung cukup ke kewangan, mungkin itu sebenarnya kegusaran-kegusaran yang berlaku sehingga menyebabkan berlakunya
orang kata isu-isu seperti yang telah disebutkan pada peringkat awal tadi. Okey, Rashidan, sebelum tu kita nak tahu berapakah kos yang diperlukan untuk kehidupan seharian ataupun jumlah kos untuk makan seharian yang diperlukan ataupun telah pun dibelanjakan setakat ini bagi seorang mahasiswa khasnya golongan pelajar, bagaimana? Alright, baik. Tadi mungkin pengacara kita ada sebut berkaitan dengan harga nasi koboi, nasi bujang. Ya. Sebenarnya sampai sekarang harga dia masih sama. Nasi, telur dadah, sambal belacan, sup, dia masih ada macam sama. Tapi kalau kita sebut mahasiswa dan mahasiswi secara puratanya, yang ni saya bercakap kalau makan di kafe lah, mungkin 15 ke 25 ringgit sehari. Ini melihat kepada kalau mereka makan 3 kali sehari, dan juga mungkin kalau sekali makan tu katalah breakfast RM5, lunch RM8, dinner RM7. So kurang lebih 20 ke 25 ringgit. Walau bagaimanapun kita faham dalam situasi hari ini, pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswi kita ini, pemilihan makanan mereka itu luas. Dengan pewujudan Grab Food, Food Panda, dan kalau contoh di UiTM kita ada 35 kampus. Ada kampus pula yang contoh macam di Shah Alam depan tu macam-macam ada, nak Subway ada, nak Family Mart ada, macam-macam ada. Jadi mungkin apabila mereka melihat adanya varieties of food untuk mereka pilih, kos yang perlu mereka tanggung itu juga mungkin lebih berbanding pelajar-pelajar biasa yang makan di kafe. Ini satu soalan yang saya rasa perlu saya tanya. Jadi boleh. antara gaya hidup dan necessity ataupun keperluan, pendapat Rashidan sendiri. Jadi tadi dah sebutlah dalam satu hari mungkin 15-20 ringgit. Jadi adakah kos sara hidup yang semakin menaik ini disebabkan gaya hidup pelajar-pelajar sekarang ni yang nak makan makanan-makanan yang mahal, menu hipster kan? Macam mana? Mungkin boleh komen daripada seorang pelajar sendiri. Jadi kalau pada pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, dia bila kita pula mungkin belajar bukan di negeri kita, mungkin kita sedikit sebanyak akan ada kecenderungan untuk mungkin kalau bukan makan makanan tempatan, kita nak try macam yang disebutkan tadi, hipster lah, yang mungkin Instagrammable sekarang ni, TikTok dan sebagainya. Inilah konten-konten yang direka oleh mahasiswa-mahasiswa hari ini. Jadi kalau dilihat, saya fikir mungkin mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini kita perlu lebih bersifat rasional dengan apa kemampuan yang kita ada. Tidak salah untuk kita kadang-kala pergi ke kafe ataupun kadang-kala kita mencuba makanan-makanan baharu. Tetapi akhirnya kita perlu lihat di mana kedudukan kita sebagai seorang mahasiswa. Adakah kita ini yang memang betul-betul bergantung kepada ibu dan ayah, ataupun kita ini mungkin terima PTPTN ataupun scholarship. Jadi perkara itu juga sedikit sebanyak perlu dilihat oleh mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kalau kata secara bukunya, mestilah kita kena pilih necessity. Tapi tipulah kalau orang kata hipster ini semua tidak mempengaruhi mahasiswa dan mahasiswi pembelanjaan mereka pada hari ini. Dan saya menarik perhatian saya adanya menu nasi bajet pada universiti tertentu, dan Rashidan pun daripada Universiti Teknologi Mara, dan saya kirakan itu pun antara satu program yang turut melibatkan pihak universiti juga dalam melaksanakan misi nasi bajet daripada pengusaha kantin, di mana menu-menu yang disediakan adalah menu yang bernutrisi tinggi, antaranya makanan-makanan lauk pauk yang dapat kita saksikan seperti kerang, udang, ayam, daging yang kita tahu harganya tinggi, tetapi divariasikan dalam misi nasi bajet. Dan mungkin Ashraf boleh komen mengenainya setakat ini, pengalaman sebagai seorang pelajar Universiti Teknologi Mara sendiri melaluinya, bagaimana dengan menu tersebut? Adakah ianya berbaloi dengan harga yang ditawarkan ataupun kualitinya setanding dengan harga ataupun sebaliknya? Bagaimana? Baik, mungkin kalau saya boleh sebut ni di beberapa kampus lah yang telah saya lihat, sebab di UiTM ni kita ada 35 kampus. Dan alhamdulillah setakat yang telah saya semak bersama dengan mahasiswa-mahasiswa pemimpin pelajar di UiTM, kesemua kampus telah menggunakan pakai menu Keluarga Malaysia ni yang telah diberi nama. Dan mungkin saya ingin berterima kasih juga kepada KPT Yang Berhormat Perdana Menteri kerana menyahut seruan ataupun tuntutan daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan untuk mewujudkan menu Keluarga Malaysia ini, kerana saya fikir ia sebenarnya membantu mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Kerana kalau saya ke kafe, kita turun tanya pelajar, RM3.50 yang ditawarkan itu kadang-kadang mungkin macam, oh RM3.50 boleh dapat nasi, ayam, ada yang ikan, dan ada, dia bergantung kepada penggerai-penggerai. Dan kalau di UiTM, antara yang telah kita minta kepada penggerai-penggerai adalah sekurang-kurangnya 2 menu Keluarga Malaysia yang berada di gerai tersebut. Jadi kalau di UiTM Shah Alam, Cawangan Selangor,
makanannya saya fikir berbaloi dengan harga dan dengan kuantiti yang juga baik. Tak adalah disebabkan oleh RM3.5 tu jadi sikit, tetapi itulah kadang-kala mungkin ada hari dia cut sikit. Tapi overall penggerai ada yang memang menggunakan menu dengan kuantiti dan kualiti yang baik. Itu satu perkembangan yang positif sebenarnya. Menarik. Jadi saya nak tanya lagi dengan Rashdan. Difahamkan seperti di UiTM lah terutamanya, ramai pelajar-pelajar Bumiputera mengambil pinjaman PTPTN. Jadi pinjaman ini digunakan untuk membayar yuran dan juga digunakan untuk menyara hidup pelajar-pelajar. Sejauh mana Rashdan rasakan pinjaman ini membantu pelajar-pelajar, dan juga mungkin adakah patutnya ada bantuan-bantuan lain selain daripada pinjaman yang telah diambil ni? Mungkin pada pendapat saya lah, mungkin kadar kepada PTPTN itu mungkin kita boleh semak semula dengan kadar ekonomi ataupun perbelanjaan pada tahun 2022 ini. Kerana mungkin kalau saya ambil katalah seorang pelajar yang menerima PTPTN sebanyak 3,000, ini saya cakap dalam konteks UiTM, kita tak cakap dalam universiti lain lagi yang mungkin yurannya lebih mahal, kosnya lebih tinggi. Setelah tolak-tolak katalah dia dapat 3,000, mungkin dalam 1,000 sahaja baki tinggal untuk itulah nak makan, itulah buku, itulah pengangkutan yang ini saya fikir satu semester satu semester yang mungkin saya fikir ada satu tahap yang pelajar itu akan ikat perut. Betul. Jadi mungkin kita perlu menyemak semula kadar pemberian PTPTN itu supaya relevan dengan kadar kewangan ekonomi negara sekarang ni, supaya kita tak adalah nak pastikan pelajar-pelajar penerima ini dapat hidup mewah, tetapi sekurang-kurangnya makannya, perbelanjaannya, dia nak bergerak pun dia tak terfikir bulan ni ada baki berapa lagi. Dan itulah sebenarnya hakikat yang kita perlu menerima, bahawa di Malaysia mungkin kadar ini kadang-kadang dia memberi kegusaran kepada pelajar-pelajar. Walau bagaimanapun saya percaya inisiatif-inisiatif universiti sebagai contoh di UiTM, kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan B40 kita ada contohnya kupon makanan RM150 sebulan. Dan kepada pelajar-pelajar yang bukan penerima PTPTN tapi pendapatan keluarga RM2,500 ke bawah, boleh menerima allowance makanan sebanyak RM120 sebulan. Yang saya fikir mungkin sedikit sebanyak dapat membantulah kelangsungan pelajar-pelajar tersebut untuk makan mereka dan sebagainya. Okey, dan Rashdan, bagaimana pula dengan inisiatif pertubuhan food bank yang satu ketika dahulu diadakan, dan adakah ketika ini masih lagi diwujudkan, dan bagaimanakah status perkembangan mengenainya? Baik, kalau kita kata food bank ni sedikit sebanyak pandemik COVID-19 ni dia sedikit mengganggu kelancaran food bank ini, sama ada di peringkat universiti dan saya yakin di IPT lain juga begitu. Dan di UiTM antara inisiatif yang kita ambil ialah kita sentiasa memastikan ada sumber-sumber bantuan yang boleh dimasukkan, kalau bukan melalui food bank, melalui kebajikan pelajar. Sebagai contoh, antara inisiatif yang telah dibuat oleh pihak pengurusan universiti HCP, kita ada dapur HCP, dapur mahasiswa, yang mana pelajar-pelajar kita boleh mengambil makanan daripada dapur-dapur ini yang berada di setiap kolej. Dan kalau di peringkat MPP pula, kita sentiasa memberikan bantuan-bantuan barang keperluan asas, barang kering, bukan sahaja kepada pelajar-pelajar yang duduk di kolej, tetapi yang sebagai pelajar non-resident. Dan semalam Alhamdulillah MPP juga telah turun di sekitar UiTM Cawangan Selangor, memberikan bantuan ke hampir 40 orang pelajar UiTM untuk memberi barang keperluan asas, supaya bila tempoh exam ni dan ada yang dah mula intern, mereka adalah sesuatu untuk mereka teruskan selain daripada menggunakan pembelajaran mereka sendiri. Itu dia, sesuatu yang menarik sekali. Betul. Dan mungkin kita nak tahu juga Rashdan, ya, harapan Rashdan terutama sekali dalam soal membantu untuk mengurangkan bebanan ataupun kos sara hidup yang ditanggung oleh para pelajar ini. Kerana kita tahu, ya, mereka yang datang belajar ini mempunyai latar belakang yang pelbagai, adalah daripada keluarga yang susah, dan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada mereka untuk memberi fokus terhadap pembelajaran mereka. Bagaimana? Jadi mungkin harapan saya kepada isu ini, dan sebenarnya ini adalah satu isu nasional. Kalau kita lihat mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini terkesan disebabkan oleh harga makanan yang mahal, kita juga perlu lihat kepada peniaga yang mungkin perlu dapatkan bahan mentah yang
tinggi harganya. Itulah sebabnya mungkin salah satu kenaikan harga makanan itu sendiri. Dan antara perkara yang boleh kita usulkan ataupun kita fikirkan adalah bagaimana kita memastikan food security di negara kita. Kerana seperti saya sebut tadi, isu nasional dia bukan sahaja melibatkan mahasiswa tetapi melibatkan rakyat kita. Bagaimana orang-orang yang berada di pedalaman, mereka mungkin ada membuat penanaman mereka sendiri. Jadi bagaimana kita nak bantu mereka itu yang ada mungkin dalam penanaman skala kecil untuk mereka juga mempunyai income supaya mereka boleh meneruskan kehidupan. Bukan sahaja di kampung tetapi apabila mereka berada di mana-mana sahaja di dalam negara kita. Jadi bila kita lihat sebagai satu isu yang besar, isu ini juga yang besarnya betul mahasiswa tapi ia juga melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Dengan kadar mungkin kita perlu dengan kenaikan kadar minima gaji 1,500 mungkin perlu direview lagi ke sebagaimana. Itu mungkin antara langkah yang boleh kita ambil supaya isu kos sara hidup ini bukan saja dapat kita selesaikan di peringkat universiti, peringkat institusi pendidikan tinggi, tapi juga di peringkat nasional. Ya, itu dia. Dan sebenarnya kos sara hidup ni bukanlah satu isu yang baru, tetapi mungkin ini memberikan kesan yang lebih berikutan negara mengalami inflasi ketika ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Rashdan Muhammad Hassan, merupakan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam, atas topik yang saya kirakan cukup menarik sekali kita rungkaikan dalam Apa Khabar Malaysia pada pagi ini, iaitu mengenai nasi bajet, nasi bujang. Itu dia. Dan Pasha, nampaknya kita dah ke penghujung rancangan, penghujung siaran. Dan hari ini mempunyai, saya kirakan satu topik yang menarik kita kongsikan. Betul. Kita jemput tetamu-tetamu undangan kita untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan syarikat-syarikat swasta dan sebagainya. Jadi sekali-sekala kita dapat bercakap dengan seorang pelajar, kita dapat dia punya input lah daripada angle seorang pelajar, menarik pandangan mata seorang pelajar. Betul. Dan apa pun saya tertarik pada Ashraf, sepatutnya kita bukan mencari melihat permasalahan ketika ini, kita patut mencari solusi bagi menangani masalah yang berlaku ketika ini. Dan nampaknya Apa Khabar Malaysia melabuhkan tirainya untuk pagi ini, dan saya Nuruddin Umul. Saya Pasha Rahim. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum. Bye. Bye.